Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung PDPR kita. Okay, bab baru, bab 10, Sabah dan Sarawak. Okay, bab 10 merupakan bab yang terakhir. Okay, bagi sejarah tingkatan 2. Okay, kita lihat dulu pengenalan. Sarawak dan Sabah merupakan sebahagian daripada alam Melayu. Masyarakat Sarawak dan Sabah telah mempunyai sistem pentadbiran dan pemerintahan mereka sendiri. Okey, maksudnya Sabah dan Sarawak ni sistem pemerintahannya tidak sama seperti negeri-negeri lain walaupun Sabah dan Sarawak itu sebahagian daripada alam Melayu. So ini adalah peta asal Sabah dan Sarawak. Okay, pertama kita akan belajar apakah bentuk hubungan antara Sabah dalam alam Melayu. Okay, pertama penduduk di Sabah dan Sarawak mempunyai hubungan dengan alam Melayu dan dunia luar. Kemunculan pusat pembuatan tembikar di Bukit Tengkorak Sempurna Sabah. Penduduk di Bukit Tengkorak ini telah menjalankan kegiatan perdagangan dengan kawasan di luar Sabah. Munculnya Cupu iaitu pelabuhan di utara Sabah. Pelabuhan ini menjadi tempat mengeksport besi ke Funan dan Champang. Okay, maksudnya macam ni, bagaimana Sabah itu menjalinkan hubungannya dalam alam Melayu. Okay, maksudnya ada pembuatan tembikar, adanya pelabuhan untuk mengeksport besi, menjalankan perdagangan. Bagi Sarawak pula, pertama munculnya pusat perdagangan utama di Sarawak iaitu Santubong. Lepas tu penumpuan barangan tembikar zaman dinasti Tang dan Sung di Santubong. Membekalkan kapur barus, kayu laka, lilin lebah, madu dan kulit penyu. Pada abad ke-13 muncul industri peleburan biji besi di Santubong. Kemudian munculnya pusat perdagangan seperti Gedong, Bukit Sandung dan Kakar menjalinkan perdagangan dengan kerajaan Siam, Vietnam dan China. Kerajaan alam Melayu bagaimana dia meluaskan pengaruhnya kepada Sabah dan Sarawak. Kerajaan Sriwijaya pernah meluaskan pengaruhnya di selatan Sarawak bagi mengawal perdagangan di Laut Cina Selatan. Kerajaan Majapahit turut mempunyai pengaruh di Sarawak dan utara Sabah. Jumpaan gendang gangsa jenis moko di Pulau Banggi, Sabah. So ini adalah contoh gambar gendong gangsa di Pulau Banggi, Sabah. Seterusnya di Sarawak berlaku penyebaran kuasa oleh kerajaan Sambas dan Kesultanan Melayu Melaka. Persahabatan ini membolehkan kerajaan Sambas menyerahkan wilayah di Sarawak kepada Kesultanan Melayu Brunei. Kebangkitan Kesultanan Melayu Brunei melemahkan kerajaan Melayu Santubong, Kalkar, Samadong dan Melano di Sarawak kerana tumpuan perdagangan dialihkan ke Brunei. Kesultanan Sulu telah meningkatkan kegiatan perdagangan di Sabah. Kawasan ini kaya dengan hasil laut dan hutan terutama sarang burung yang menarik perhatian pedagang Cina. Seterusnya kemunculan Kesultanan Sulu di utara Borneo membawa kepada tersebarnya pengaruh mereka di pantai timur laut Borneo. So maksudnya dekat Sabah Sarawak itu bagaimana kerajaan alam Melayu meluaskan pengaruhnya. Pertama melalui perdagangan. Lepas tu adanya penyebaran kuasa. Seterusnya berlaku penyebaran agama di Sabah dan Sarawak.
Okey, so agama yang tersebar pada ketika itu adalah Hindu, Buddha dan Islam. Okey, bagi agama Buddha, okey, sewaktu kerajaan Sriwijaya menakluki Sabah dan Sarawak, mereka meninggalkan tinggalan objek-objek agama Buddha dan juga peninggalan gantung Ganesha di Limbang. Apabila Kesultanan Melayu Brunei menguasai Sabah dan Sarawak, telah membawa penyebaran agama Islam di pesisir pantai Sabah dan Sarawak. Begitu juga dengan Kesultanan Sulu yang memainkan peranan penting dalam penyebaran agama Islam di pantai timur Sabah.